Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah EDUP 2102 dan rakan-rakan guru sekalian. Saya Muhammad Fauzi bin Abdul Muti dari kumpulan 3 PSP1 dan saya bersama dua lagi rakan saya iaitu saudara Muhammad Faris Farhan bin Zamri dan saudari Izzah binti Mazin. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk perkembangan sosio budaya di sekolah. Untuk pembentangan kali ini, kami akan membentangkan dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pengenalan dan definisi tentang sosio budaya. Kedua, kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Ketiga, implikasinya terhadap sistem pendidikan. Dan akhir sekali adalah peranan sebagai seorang guru dalam mendepani kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Pertama, kepelbagaian budaya dilihat merupakan ciri istimewa yang wujud di Malaysia yang terbentuk daripada rakyat berbilang agama dan bangsa. Maka kepelbagaian budaya ini seperti yang kita lihat sangat ditekankan apabila menjadi satu daripada 6 aspirasi sistem pendidikan dalam Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Selain itu, sekolah menjadi satu tempat perintegrasian pelajar, khasnya pelajar berlainan etnik dan budaya. Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai pusat menimba ilmu pengetahuan, malah berfungsi sebagai medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Kesesuaian persekitaran sekolah inilah yang dapat menghasilkan kesefahaman antara kaum kerana sering terdapat penambahan idea dan perspektif yang dibangkitkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sosio budaya? Sosio budaya adalah gabungan dua perkataan iaitu sosial dan budaya. Sosial membawa maksud segala perkara yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan dan komuniti. Manakala menurut Edward Bernard Tyler, budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi iaitu cara berfikir dan berkelakuan. Jadi, maksud sosio budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Bagi menerangkan kepelbagaian sosio budaya di sekolah, saya persilakan saudara Muhammad Faris Farhan untuk membentangkan aspek kepelbagaian sosio budaya di sekolah dengan lebih terperinci. Silakan saudara Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Faris Farhan bin Muhammad Zamri, ingin membentangkan tentang kepelbagaian sosial budaya. So kalau kita tengok pada slide ni, analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah terdapat 5, iaitu bangsa, bahasa, kelas sosial, agama dan budaya. Okey, kita tengok slide seterusnya, bangsa. Menurut Kamus Dewan, bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum disatukan di bawah bangsa Malaysia menjadi faktor kepada kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kepelbagaian sosial budaya telah membentuk bangsa Malaysia iaitu bangsa yang bersatu padu, mempunyai masa depan yang sama, berkongsi dengan cara yang adil, bersatu padu antara wilayah melalui proses integrasi sosial. Menurut Hamidah 2009,
Beliau melihat integrasi itu sebagai satu penyatuan antara kelompok yang berbeza yang hidup di bawah satu sistem pemerintahan yang sama. So, kita lihat pula kepada bahasa. Menurut Kamus Dewan, menyatakan bahasa membawa maksud lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Fungsi bahasa secara umumnya sebagai satu alat komunikasi, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi. Pelbagai jenis bahasa daripada pelbagai kaum yang digunakan di sekolah menjadi faktor kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kembasaan ataupun bahasa perantaraan, telah menjadi bahasa Melayu sebagai rasmi Malaysia Perlembagaan Kesatuan Perkara 152. Bahasa Melayu menjadi alat perpaduan bagi pelbagai bangsa dan suku kaum di Malaysia. Okey, dari segi kelas sosial, kalau kita tengok kelas sosial, menurut Nur Aziz 1989, kelas sosial adalah satu susunan bahagian yang saling berkaitan dan saling memerlukan untuk membentuk satu kesatuan. Kelas sosial yang umum ialah kelas atasan, pertengahan dan bawahan. Maknanya dia ada 3 level kelas ni. Kelas sosial di sekolah wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Peluang pendidikan lebih meluas daripada murid golongan kelas atasan dan pertengahan berbanding murid kelas bawahan. Selalunya murid kelas bawahan ni yang jauh di kawasan pedalaman. Dari segi agama, secara umum agama bolehlah ditakrifkan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Murid-murid yang menjadi pengganut daripada 4 agama besar dunia, iaitu Islam, Buddha, Kristian dan Hindu, ditambah dengan agama-agama yang lain, turut mencorak warna-warni kehidupan beragama dan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kebebasan beragama yang diperuntukkan oleh perlembagaan memberi ruang untuk murid mengamalkan dan mencipta suasana sosial yang harmoni dengan menghormati agama orang lain di sekolah. Okey, untuk slide budaya. Pengertian budaya itu adalah sesuatu yang lebih luas yang merangkumi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tata susila, undang-undang, moral, adat resam, teknologi dan lain-lain. Kebolehan serta kebiasaan yang dikongsi oleh ahli sebuah masyarakat. Daripada budaya, maka wujudlah kepercayaan dan adat resam sesuatu kaum. Pembelajaran dalam bilik darjah mendedahkan murid dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Selain itu, sekolah menjadi tempat penerimaan dan penyatuan budaya semua kaum dengan mengambil kira peranan daripada guru. Okey, itu saja untuk slot saya. Seterusnya saya bagi kepada rakan pemula saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izzah binti Mazin akan meneruskan pembentangan tentang implikasi sosio-budaya. Okey, implikasi
terhadap pendidikan. Okey, dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosial pada individu ini bukan sahaja dapat dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja, malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Okey, skop yang lebih besar tu akan saya terangkan selepas ini. Okey. Mengikut Marcel Dutroux and Axnet berpendapat, terdapat 6 corak asas budaya yang membuatkan individu itu unik dan berbeza. Okey, yang pertama, berbeza dalam segi komunikasi, berbeza dalam segi terhadap konflik, pendekatan dalam menyelesaikan tugas, berbeza dalam gaya menyelesaikan masalah dan sikap terhadap pendedahan pandangan dan juga pendekatan untuk mengetahui. Okey, pelajar adalah perlu mendapat, sebagai guru kita tidak kita harus melayan pelajar dengan layanan yang berbeza selaras dengan keunikan pelajar masing-masing. Okey, sebelum itu saya akan pergi kepada jenis-jenis sekolah yang ada di Malaysia. Okey, yang pertama sekolah kebangsaan. Yang kedua, sekolah jenis kebangsaan Cina. Yang ketiga adalah sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, ini adalah sekolah di peringkat sekolah rendah. Manakala di sekolah menengah, kita akan ada SMK harian, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, maktab rendah Samara, kolej vocational dan juga sekolah antarabangsa. Okey. Bahasa pengantar di sekolah. Okey, bahasa pengantar di sekolah ni saya akan pergi kepada peringkat sekolah rendah. Okey. SK menggunakan bahasa Melayu, SJKC bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Cina dan SJKT menggunakan bahasa Tamil. Okey. Selepas ini saya akan rumuskan implikasi terhadap bahasa di sekolah. Okey, implikasi kepada murid dari segi bahasa. Okey. Bahasa kebanyakan di sekolah kebangsaan menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Jika pelajar menguasai 2 bahasa atau lebih daripada satu, contohnya bahasa ibunda atau bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, mereka ini akan lebih mudah menguasai pembelajaran memandangkan sinapsi telah terbentuk dalam otaknya. Okey, jika pelajar tidak boleh menguasai bahasa lain selain bahasa ibunda mereka, amatlah sukar untuk memahami dan proses PMP mereka pun akan ke belakang daripada pelajar yang boleh mengetahui. Okey, ya. Saya asal Sarawak. Apa? Saya suka PSB. Saya dekat rumah kamu bahasa apa? English. English. Kat sekolah kamu cakap? Bahasa. Okey, good. Okey, ini adalah merupakan Gideon. Okey, orang Sarawak. Okey, dia menggunakan bahasa pengantar di rumah adalah menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di sekolah. Di sekolah beliau juga belajar bahasa Tamil. Okey, next adalah kaum dan etnik, implikasi terhadap murid kaum dan etnik. Pelajar yang belajar di sekolah dan persekitaran yang disertai oleh pelbagai kaum dan etnik akan terdedah kepada amalan, adat resam, pandangan dan cara berfikir kaum etnik yang berbeza dari segi pemahaman dan kesadaran terhadap budaya lain. Okey, jika pelajar terdedah dengan kaum yang berbeza di satu-satu sekolah, mereka akan boleh memahami, mengetahui adab ataupun budaya kaum tertentu bukan dari segi mereka belajar membaca atau tidak, mereka boleh mengenal melalui kawan mereka sendiri. Okey, yang ketiga adalah penempatan. Okey, penempatan adalah budaya yang
Pelbagai bertarafkan sosioekonomi yang membentuk kelas sosial berbeza. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Okey. Pelajar yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin akan menghadapi masalah berkaitan dengan pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Okey. Bila mana pelajar itu kelas sosialnya kita akan ikut berdasarkan pendapatan sekolah lah, pendapatan ibu bapa mereka. Jika ibu bapa mereka tu agak pendapatannya di bawah kemampuan mereka, mungkin taraf pendidikan anak mereka pun akan terbiar. Macam itulah, lebih kurang macam itu. Okey, next adalah gender. Dari implikasi murid dari segi gender, okey. Biasanya pelajar perempuan ni lebih tekun memberikan perhatian dalam pembelajaran, mematuhi peraturan belajar di sekolah. Mereka juga lebih kemas dan teratur, menunjukkan prestasi baik pada peringkat rendah. Manakala lelaki menunjukkan prestasi lebih baik pada peringkat menengah. Okey. Kebiasaannya pelajar perempuan ni dalam kelas, dia tidaklah banyak tingkah laku dia tidaklah banyak membimbangkan para guru pada peringkat sekolah rendah lah. Okey, manakala lelaki dia akan nampak bila pada peringkat sekolah menengah dia lebih menonjol. Contoh, bila guru bagi soalan, dia lebih suka menjawab, lebih suka bagi feedback terhadap soalan yang cikgu tu tanya. Okey, next adalah implikasinya kepada sosiobudaya kepada guru. Okey. Guru haruslah memberi layanan yang adil. Okey. Layanan guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam, kepercayaan dan akan membolehkan guru memberikan layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan individu. Okey, guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil. Contoh, berlaku tidak adilnya bila murid ini boleh bawa semua bahan yang cikgu bagi, dan ada murid yang tidak boleh bawa. Okey. Maksudnya guru tidak boleh terus marah murid tidak membawa barang itu, kerana mungkin taraf sosioekonomi murid itu tidak sama dengan murid yang boleh membawa semua barang itu. Okey, next adalah pembelajaran yang kooperatif. Pembelajaran yang kooperatif ini adalah pelajar dalam kumpulan heterogeneous dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman, belajar bersama-sama, saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan. Okey, pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik, taraf sosial dan dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung. Okey, bila pembelajaran kooperatif ni guru buat, jadi pelajar secara dalam kumpulan tu akan dapat mengenal bila mereka berinteraksi sama mereka, pelajar akan mengenal latar belakang pelajar yang lain, murid yang lain semasa mereka membuat kerja kumpulan ini. Ini tidak langsung mereka lebih tahu budaya kaum dan etnik lain dalam kumpulan mereka. Okey. Next adalah tentang sumber pembelajaran. Okey, sumber pembelajaran ini yang berkesan akan mudah berlaku sekiranya bahan sumber pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar. Okey, guru harus memilih sumber yang baik. Perlu dilihat daripada penggunaan bahasa dan istilah yang tidak berunsurkan sensitif dari segi gender, etnik dan kepercayaan. Okey, pemilihan bentuk bahasa dan istilah yang dapat diterima, tidak bias dan prejudis perlu diutamakan. Okey, guru haruslah memainkan peranan yang pentinglah untuk memilih sumber ni supaya
bukan daripada sumber yang bahan sahaja, tapi percakapan guru itu sendiri tidak boleh berunsurkan sensitiviti terhadap sesuatu kaum. Okey, next adalah implikasinya kepada sekolah. Okey, sekolah. Budaya makro yang menjadi amalan keluarga dan kaum dan etnik akan dibawa masuk ke sekolah dan mempengaruhi sosial budaya sekolah. Bergantung kepada kecekapan pengurusan sekolah itu mewujudkan budaya yang jarang untuk sekolah masing-masing, yang sesuai untuk sekolah masing-masing. Okey, yang kedua adalah amalan dalam sistem persekolahan di Malaysia adalah menjurus ke arah kebangsaan dan sistem berpusatkan murid. Namun dalam pelaksanaan wujud jenis-jenis sekolah yang berbeza, seperti yang kita tahulah, yang saya bentangkan atas tadi adalah ada pelbagai jenis sekolah yang berbeza. Okey, justru budaya sekolah juga berbeza, manakala warga sekolah tertentu tergolong dalam kaum etnik yang tertentu. Okey, yang ketiga adalah bagi sekolah, kita tengok bagi sekolah-sekolah berprestij tinggi, budaya dan aspirasi sekolah juga akan turut terselah. Guru dan pelajar akan bergerak seiring untuk mencapai matlamat sekolah. Okey, bila sekolah ni berprestij tinggi, muridnya dari kelas sosial yang berbeza, akan terselahlah matlamat sekolah tu akan mencapai seiring. Okey, masalah sosial, sikap dan pencapaian murid tidak ketara jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah pencapaian rendah dan sederhana. Budaya bersaing, bekerjasama, berfokus dan matlamat menjadikan pegangan kepada sekolah. Okey, kita tahu setiap pengurusan sekolah mesti nak yang terbaik untuk sekolah mereka. Tetapi kelas sosial yang berada di sekolah ini tidak sama. Itu juga adalah salah satu implikasi terhadap sekolah untuk mencapai matlamat yang sekolah inginkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Aspek seterusnya adalah peranan guru dalam mendempani kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Pertama, guru sebagai physical environment designer. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga menanam sikap, nilai dan sasiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Bertepatan dengan itu, guru perlu bersedia dengan kepelbagaian sosial budaya murid yang datangnya dari pelbagai kelas sosial dan kaum. Selain itu, guru perlu bijak menangani murid yang berasal daripada pelbagai kaum dan kelas sosial yang berlainan kerana setiap murid mempunyai latar belakang yang berbeza. Selain itu, guru sewajarnya peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan murid serta hormat dan menerima seadanya nilai dan kepercayaan itu. Biasanya, kepelbagaian persekitaran akan mempengaruhi pemikiran serta kefahaman murid terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid mereka. Aspek bahasa pengantar turut memberi impak kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Pertembungan dialek yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang perlu dikawal oleh guru dengan menekankan penggunaan bahasa standard yang boleh difahami untuk semua murid. Kedua, guru berperanan dalam merancang strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran merangkumi beberapa aspek urutan, susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana menyampaikannya. Guru perlu bijak mengendalikan kelas agar suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk. Misalnya, guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ataupun kita boleh panggil secara kolaborasi, di mana kumpulan yang dibentuk adalah
dengan struktur heterogen, iaitu pelbagai. Ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul tanpa sekatan budaya. Objektif yang dirancang perlulah tepat, jelas dan mampu dicapai oleh murid pelbagai budaya dan latar belakang. Strategi kooperatif paling biasa digunakan dalam kalangan murid yang mempunyai pelbagai latar belakang, etnik dan taraf sosial. Selain itu, pendedahan awal tentang kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Ketiga, guru berperanan dalam pengurusan bilik darjah. Dalam pengurusan bilik darjah, kawalan tingkah laku dianjurkan melalui peraturan dan rutin bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang terkawal. Walau bagaimanapun, pengurusan bilik darjah tidak hanya tertumpu kepada pengurusan tingkah laku, tetapi juga tertumpu kepada pengurusan bilik darjah secara fizikal yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi, reka bentuk, pelan lantai dan susun atur ruang fizikal. Aspek persekitaran fizikal dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang linguistik dan kebudayaan yang berbeza. Dalam menguruskan hubungan antara murid, selain menggunakan strategi kooperatif, guru boleh menggunakan kajian sosiometri untuk melihat hubungan antara murid di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru boleh meminta murid mencatat siapakah 3 rakan dalam kelas ini yang anda suka duduk bersama di dalam kelas. Taburkan maklumat dalam bentuk diagram sosiogram untuk melihat hubungan tersebut. Kesimpulannya, latar belakang akan mempengaruhi pembelajaran pelajar. Oleh itu, guru hendaklah memahami latar belakang sosio-budaya pelajar dan menggunakannya secara bermanfaat untuk membina strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Tamatlah sudah sesi pematangan untuk kumpulan 3 dari PSB 1 tentang tajuk perkembangan sosio-budaya di sekolah. Sekian, terima kasih.